Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik. Nampak muka pun ceria-ceria ni. Bagai. Baik. Pakat makan dah ke? Dah. Alhamdulillah. Tak apa. Boleh mula kot. Ready tu. Boleh. Ready tu. Silakan. Ni di mana? Di Pahang ke di Gombak ni? Dah sampai Gombak. Oh, di Gombak dah. Okey. Okey. Welcome back country club. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Sekejap. Okey. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih diri kita untuk dizahirkan, memilih diri kita untuk dinyatakan, memilih diri kita untuk diberi amanah yang besar, diberi amanah yang besar, yang tidak mampu, yang tidak sanggup ditanggung oleh makhluk-makhluk yang lain, yang tidak mampu dibawa oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Maka kita dipilih menjadi makhluk yang dapat menerima amanah Tuhan. Syukur kerana kita tak ada apa nak persembahkan pada dia. Kita hanya menerima apa yang dikehendaki oleh dia. Syukur banyak-banyak. Sebab kalau dia tak pilih, kita tak dapat apa pun. Semua ada ni? Hello? Hello? Ada. Saya dah tengok semua orang dah jadi ketua batu dah. Keras. Ada. Lain dah. Baik. Dan hendaknya kita menggunakan apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala untuk jadi hamba yang dapat menikmati nikmat sepenuhnya, sebaiknya, yang sepatutnya. Dan kita meletakkan diri kita pada tempat yang sebenar-benarnya sebagai kekasih Tuhan, sebagai kecintaan Allah. Dan kita jadi orang yang sangat-sangat peka, sangat-sangat peka terhadap Allah Ta'ala, sangat-sangat peka terhadap Tuhan di balik kejadian diri kita, di balik wujudnya diri kita. Kita jadi manusia yang dijauhkan daripada kelalaian.
kita tak lalai dalam wujud kita, kita jadi orang yang sangat-sangat tersentuh dengan Tuhan setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lalui. Kalau kita rasa kita terlupa, kita rasa kita telah tersasar dari tujuan dan matlamat, cepat-cepat bawa diri kita balik kepada Allah. No, jangan duk taruh, jangan duk tunggu, jangan duk tunda. Saat lagi makhluk lain ambil alih, kita jadi manusia yang terus berada dalam kesesatan yang nyata. Okey. Okey. Okay. Mari kita tengok apa yang tertulis dalam Futuhul Ghaib. Muka surat apa? Muka surat 26 Ustaz, syarah 5. Syarah yang kelima. Baik, insya-Allah. Mari kita baca apa yang Syekh ni kata. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia, apabila kamu melihat dunia dalam tangan orang-orang ahli dunia dengan hiasan dan kekosongan. Apa dia tu? Bila kita tengok manusia jauh dari Tuhan kerana mengadakan sesuatu di samping Tuhan, itulah ahli dunia. Manusia yang jauh daripada kebenaran dia terhadap Allah, jauh daripada kebenaran dia terhadap menyaksikan Allah, jauh daripada kebenaran dia terhadap mengiyakan Allah Ta'ala dan mendekati Allah Ta'ala, iaitu orang yang meletak ada suatu selain daripada Tuhan di sisi dia. Maka apabila kita melihat orang-orang yang sebegini, penipuan dan perangkapnya, tipu-tipu, al-ghurur, penipuan dan perangkapnya yang boleh mengheret kita menjadi sat. Bila kita tengok orang-orang yang sebegini, dengan racunnya yang membunuh, yang di luarnya lembut dan di dalamnya mencederakan. Dunia ni, di luar ni lembut, indah, cantik, elok, bagus, onok, debu-debu. Dalam, pastinya binasa. Pasal kita mudah terpaut. Apa yang ada di luar ni? Pertama, kita akan mudah terpaut sehingga kita lupa kat Tuhan bila kita nampak bentuk. Kita lupa kat Tuhan bila kita tengok warna. Kita lupa kat Tuhan bila kita sentuh dapat rasa. Semua itu adalah lembut di luar, tetapi dia menjadi racun di dalam. Apa dia? Dia merosakkan kehambaan kita. Dia menghilangkan kehambaan, menghilangkan keputaan kehambaan kita terhadap Allah. Kerana dia sangat-sangat mudah terlekat pada kemanusiaan. Maka sebab tu dia kata, bila kamu melihat dunia dalam tangan orang-orang ahli dunia yang terpaut dengan bunyi, yang terpaut dengan warna, yang terpaut dengan bentuk, yang terikat, mudah terpengaruh dengan suasana, orang-orang macam ni, ahli dunia, dengan hiasan dan kekosongan. Ada hiasan dia, cantik pada nafsu, cantik pada pandangan nafsu, dia tak cantik pada pandangan kehambaan ni. Maka apabila macam tu, penipuan dan perangkapnya, apa dia tu? Sesuatu yang menarik kita untuk kita terpengaruh. Dan dengan racunnya yang membunuh, dalaman dia pastinya kehambaan kita rosak. Dan yang luarnya lembut dan dalamnya mencederakan. Di luar ni memang seronok, tapi kehambaan kita rosak. Dan cepat pula merosak dan membunuh siapa saja yang memegangnya. Siapa saja api dekat dunia, maka apa dia dunia tu? Selain daripada Tuhan tu dunia lah. Siapa saja terpaut, Tuhan abang dah. Wa mal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu illa, tiada lain melainkan al-mata'ul ghurur, adalah yang kosong dan menipu pada mereka yang terpedaya. Nampak? Dia kata. Yang megangnya dan menipu mereka dan menyebabkan mereka lalai dalam dosa dan maksiat. Apa dia? Kerana jauhnya orang itu daripada Allah, sebab dunia telah menarik dan mengikatnya dan dia terkurung dalam keduniaan.
dan dia hancur dalam keduniaan, binasa bersama dunia. Maka hendaklah kamu bertindak selaku seorang yang melihat seorang yang buang air besar, yang buka anggota yang sulit dan mengeluarkan bau yang busuk. Tengok dunia, lihat seperti orang yang qada hajat. Dunia ini suruh tengok macam tu. Pasal apa? Jangan sampai kesucian kita, keindahan kita, kemurnian kita hancur kerana dunia tu. Apa dia tu? Mengubah asal usul kejadian kita, iaitu di sisi Allah. Maka dunia itu mengubah menjadi kita di sisi yang lain. Maka kita telah melakukan satu-satunya dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan dalam keadaan itu, kamu hendaklah menghindarkan pandangan terhadap ketelanjangan itu. Jangan tengok dunia ni. Tengok tak apa, jangan kita terpaut. Macam mana tak mau terpaut? Jadilah hamba yang senantiasa berkeadaan memandang Tuhannya. Memandang Tuhan akan sifat-sifat sempurna Tuhan tu. Sehingga tidak ada ruang waktu dalam hidup kita untuk nak alih pandangan kepada yang lain. Okey. Okey kah? Okey. Pasal tuan-tuan dah jadi gambar pegun kat saya. Semua pakai duk senyum renyeh. Semua pakai duk ketak. Macam mana saya minta dah. Line Ustaz. Okey. Dan sekejap saya tengok line ni. Saya line ni tengok dah. Ustaz keluar masuk balik. Baik. Oh, tak sampai separuh kelas Mana pihak lain ni? Tukar alam dah kah? Royuk. Itulah angat-angat tik ayam lah. Dulu konon mau ngaji. Lepas tu selok. Nak kena. Saya lagi yang beli remat dalam grup. Tunggu. Tapi tadi dengar jelas ke balik Ustaz cakap tu? Tak ada sangkut-sangkut lah. Kira line okey. Itulah bahagian Ustaz line dia. Oh, line Ustaz. Bukan tiap hari pun, seminggu sekali je. Tu pun tak boleh lah. Dia patut berapa ni? Semua ada 70 berapa? 70 72. Banyak kan? 72. Termasuk beli. Ada 36 tu dia. Ada hal lah tu. Oh, takkan tiap minggu ada hal kot. Gembat je balik. Nak mengaji buat cara nak mengaji. Kau nak buat kelas 2 pagi baru semua ada. Kau macam mana? 2 pagi. 2 pagi ke 3 pagi ke. Baru ada kai. Buat 2-3 pagi lepas tu jangan duk record. Pada muka. Nah. Abeli dah lalui benda ni. Lali lah. Mula-mula semua sungguh saya sungguh betul ni betul. Lepas tu tukar alam.
Ustaz masuk. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Dan dia kata kalau kita tengok dunia, hendaklah kita beraksi seperti melihat orang yang qada hajat. Hindarkan daripada memandang dan hindarkan daripada membau yang busuk. Maka dunia ni tak lebih daripada suatu yang sangat busuk. No? Kalau kita tak kuat sungguh kehambaan kita, kita akan terjebak dengan yang buruk-buruk ni. Maka kena bagi kehambaan kita kuat sungguh supaya kita tak terjebak dengan keduniaan dan tak terjebak dengan kehancuran. Sebab pastinya kita akan mudah celaru bila kita terpaut dengan dunia. Dan apabila kamu melihatnya tu pada melihat kepada dunia, ketahuilah ia adalah suatu yang dapat memutuskan hubungan kita dengan Allah kalau kita tak cukup kuat betul. Hindarkan pandangan dari pakaiannya. Hindarkan pandangan dari pakaian dunia tu pada hiburan, keseronokan, harta benda, anak-anak, pangkat derajat, segala apa saja yang boleh bawa kita terpisah daripada Tuhan, hindarkan. Dan tutup hidung kamu dari membau keseronokan yang tidak kekal. Seronok yang tak kekal. Ada harta, tak kekal. Ada anak pinak, tak kekal. Ada pangkat derajat, tak kekal. Ada kehidupan apa saja pun, tetap tak kekal. Kenapa? Pasal Tuhan dah kata, dalam Quran dia kata apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat tu kekal. Dia abang. Maka dia yang kekal. Maka yang lain daripada dia tu semua tak kekal. Maka janganlah terpaut dengan sesuatu yang tak kekal. Mudah-mudahan kamu selamat darinya dan cobaan-cobaannya. Apa saja yang mai kat kita, pasal kita sangat dekat dengan Allah, kerana mata hati kita sangat terhadap Allah, kerana jiwa kita sangat terikat dengan Allah, maka kita akan terselamat daripada cobaan-cobaan dunia. Apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, tentu kamu akan merasainya. Bab-bab kehidupan dunia, apa yang Allah Ta'ala nak bagi, jangan risau, mesti kita dapat. Dan Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linabtinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cubai mereka dengannya. Dan kurnia Allah, kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Apa yang Tuhan bagi dekat orang dunia, kita tak payahlah nak cemburu. Tak payahlah nak sama macam mana mereka dapat. Selagi kita sesat jauh. Apa yang Tuhan tak bagi kat kita tak salah, duk meronta nak. Pasal apa? Pasal dia hanya banyak membinasakan. Syukurilah apa yang kita dah ada dalam hal kehidupan dunia dan jagalah yang tu. Pasal itu kurniaan Tuhan. Daripada kita duk nak kepada apa yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk ahli dunia, kita nak sama, maka saja-saja kita nak campakkan diri kita ke lembah, ke jalan kebinasaan. Okey. Surah Taha ayat 131. Alright. Mari kita sembang-sembang. Ada soalan.
Tuan-tuan sekalian. Ya, ya. Syafiq ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Ya, Syafiq. Ustaz, ni berbalik pada ayat yang pertama tadi kan. Dia kata apabila kamu melihat dunia dalam tangan orang-orang ahli dunia dan hiasan dan kekosongannya, maksudnya kita boleh tahu ke dia ahli dunia? Macam mana kita nak tahu ke? Tengok. Kalau dia bercakap pasal Tuhan, dia muak tak? Kalau kita bercakap kat dia bab Tuhan, dia muak tak? Dia suka tak? Dia suka tak? Dia tengok yang tu. Tahu lah dia ahli apa? Oh. Cuba cerita pasal Tuhan kat dia, tengok. Dia suka tak? Bulat dah bagi mata dia. Sogokkan dengan cerita Tuhan. Sogokkan dengan cerita cinta Tuhan. Tengok dia diri mana. Kalau dia menguap, kalau dia duduk tengah, makna dia ahli dunia. Okay, Ustaz. Kalau dia suka mancing, cerita tak mancing. Tengok, respon dia macam mana. Kalau dia ahli apa? Baik, Ustaz. Baik. Abang Safran, silakan. Ya, Abang Safran, silakan. Mikrofon. Terus. Mikrofon, Abang Safran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello. Ya, ada. Ustaz? Tak ada keras. Ustaz keras lah. Keras. Lain tu. Okay, Syafiq. Ya, Ustaz. Okey kau. Hak saya abang tadi tu. Okey kau. Okey, tapi yang tu untuk kalau kita berkata-kata dengan dia, so kalau kita nak tengok dia, kita tengok je, kita boleh tahu ke tak boleh tahu, Ustaz? Boleh tahu lah, boleh tahu. Dia gerak diam dah, kita boleh tahu ke arah mana dia suka. Orang yang sensitif dengan Tuhan ni, muka dia pun berlain. Dia tahu. Muka dia saja berlain dah. Cara dia tengok berlain, cara dia fikir berlain, cara dia pandang lain, cara dia bercakap pun lain. Kita boleh tahu orang ni. Ahli dunia ni cakap dia, kita tahu dia ni ahli dunia. Ahli Tuhan ni, dia bercakap kita tahu kata dia ni ahli Tuhan. Sebab Tuhan kata, adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Tuhan abang siap dah? Jawabnya tak sama. Betul. Baik, Ustaz. Baik, Syafiq. Terima kasih. Sama-sama lah, Cik Syafiq weh. Ya, Abang Safran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Okey, nak tanya ada tips tak untuk menguatkan lagi kehambaan kita? Dia tip dia. Mati. Tip tu mati keras dah duduk kita. Apa dia? Dalam saat-saat hidup yang kita lalui, apa saja yang kita lalui dalam kehidupan, ruang kita dengan Tuhan tak pernah ada. Kosong. Semua penuh dengan Tuhan je. Maka setiap ruang hidup kita selalu dalam mengetahui Allah Ta'ala tu. Sama ada di balik perbuatan dia, sama ada di balik sifat dia, sama ada di balik nama-nama dia. Apa saja. Maka ketika tu kita dengan
Tuhan kehambaan kita tertegak betul. Pasal apa? Pasal nak melihat yang tu kita perlu kepada sifat Allah. Maka telah Allah sempurnakan sifat dia kat kita untuk kita menjadi macam tu. Maka tak mungkin kita tak jadi macam tu kalau kita sedap, kalau kita tahu. Sebab kita boleh ada hidup, kita boleh ada gerak dan diam dalam hidup hanya kerana sifat Tuhan tu yang berdiri. Apabila kita mengetahui bahawa gerak dan diam kita ni kerana adanya sifat Tuhan, ketika tu kehambaan kita tak lari. Subhanallah. Sekarang ni masalahnya yang dia tak boleh nak pergi duduk dalam kehambaan dia sebab dia tak sedap kata dia ada selama ni kerana sifat Tuhan tu yang berdiri. Dia tak faham yang tu. Sebab tu dia tak pergi kat kehambaan dia ada pada kemanusiaan dia. Siapa-siapa yang menyedari bahawa dia ada atas dunia ni kerana sempurnanya sifat Allah pada diri dia, kerana Tuhan telah berkata, telah kami sempurnakan kepada mereka bahagian kami. Sifat-sifat dia semua dia buah kita. Maka bila kita tahu yang tu, tentu kita jadi orang yang kehambaan dia sangat-sangat menerujakan terhadap Tuhan dia. Okey. Bermakna kita tenggelam dalam kerinduan dia tu lah Ustaz. Ya, pastinya tenggelam dalam kerinduan Allah pada kita. Macam tu. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Tadi Mi angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Emon. Emon, ni. Ustaz, saya masih tak faham melihat dunia tu melihat bagaimana Ustaz? Atas kepala Mi tu ada apa? Songkok. Songkok tu apa dia? Songkok tu. Kopiah tu penutup kepala. Untuk apa Mi tutup kepala? Untuk menutup. Tak tahu Ustaz. Macam mana buh kopiah atas kepala tak tahu? Ya Allah, ya Rabbi. Kalau Mi buh kopiah atas kepala Mi tak tahu tu dunia. Apa dia? Mi tiru orang buat. Kalau Mi nak tahu dunia tu dunia tu. Saya tanya kopiah. Mi pakai apa tu? Okey. Maknanya melihat dalam keadaan semasa kita ni lah, maknanya hari-hari setiap hari, setiap gerak dan diam kita tak menjurus kepada Allah, maka nama dia dunia. Baik Ustaz. Mi semayang pasal apa? Semayang kerana diperintahkan. Kerana kalau Mi kata semayang kerana perintah tu lah dunia. Tuhan kata dah. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang solat. Betul tak tu? Solat dunia tu. Kalau tu Mi semayang pasal apa? Mi semayang pasal rindu Tuhan dekat Mi terlampau kuat. Sehingga berlakulah ingatan Mi kat dia. Tu solat. Pandangan Tuhan sana. Kerana Tuhan merindui Mi. Rindu sangat nak dengar suara Mi. Nak dengar, nak rasa, nak tengok pandangan hati Mi. Sampai berlaku solat tu. Kerana dia sangat rindu kat Mi. Tiba-tiba Mi semayang kerana tanggungjawab. Tu dunia. Mengadakan yang lain. Kalau Tuhan tak rindu kat Mi, tak berlaku solat. Lepas tu solat Mi ada berapa? Solat fa'ilun saja kah? Solat khosyi'un saja kah? Atau solat daimun pun ada sekali? Dan solat daimun tu macam mana? Solat fa'ilun tu macam mana? Solat khosyi'un tu macam mana? Adakah cantum tiga-tiga sekali? Dan solat ni bermula dengan apa? Ingatan Tuhan dekat ni ke ingatan ni kat Tuhan? Ingatan Tuhan pada saya. Kalau ingatan Tuhan dekat ni, baru dia panggil kehambaan tu, baru kehambaan. Dia jadi malu. Dalam solat dia jadi malu. Dia jadi rasa tak layak. Dia jadi rasa tak patut. Pasal apa? Pasal ingatan Tuhan dekat dia terlampau. Sedangkan ingatan dia tak ada pun. Ingatan Tuhan sampai boleh menimbulkan ingatan dia. Tu baru solat tu. Okey. Okey Ustaz. Baik Ustaz. Baik. Okey,
Syafinas. Silakan. Syabina. Lama dah angkat tangan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Apa abang? Alhamdulillah. Ustaz Okay. Abang. Baik, sorak abang lama. Baik. Okay. Baik, saya nak bagi tahu Ustaz, saya punya situasi macam ni. Saya ada kawan non-Muslim China, dari tanah besar China tu lah. Okey. Lepas tu hari tu dia ada bagi tahu dia nak baca Quran. Okey. Jadi saya bagi kat dia terjemahan dalam Mandarin punya lah. Dia kata dia nak baca dulu. Kemudian dia dah habis baca, dia nak bincang dengan saya. Kemudian hari tu dia bagi tahu dia dah habis dah lah baca. Lepas tu insya-Allah minggu depan saya nak pergi jumpa dia. Jadi saya nak tanya Ustaz, apa intipati Quran yang sepatut saya sampaikan kat dia, sebab abang dia, Quran yang sebenar adalah diri dia yang mencari Tuhan dia. Quran ni sebagai panduan untuk dia mengenal Tuhan dia. Quran ni sebagai petunjuk untuk dia mengenal Tuhan dia. Maka Quran yang sebenar adalah diri dia untuk mencari Tuhan dia tu. Tu Quran yang sebenar. Sebab tu bila dia baca, dia akan jumpa di situ tentang Tuhan dia. Yang mana yang berjumpa itu adalah kepahaman dia, kesedaran dia, pengetahuan dia tentang Tuhan dia. Itu diri Quran sebenar. Maka Quran tunjuk kat dia dah. Dia beriman dengan Allah je, dia beriman dengan Muhammad je, maka dialah Quran. Yang dia baca Quran tu, dia baca tentang cerita Tuhan terhadap diri dia. Bagaimana Tuhan menceritakan diri Tuhan untuk diri dia, untuk diri sahabat tu, supaya dia tahu kata yang dia cari adalah Tuhan dia, bukan yang lain. Tuhan yang tak dicari dengan akal, Tuhan yang tak dicari dengan yang lain. Tuhan yang dicari dengan hidayah yang Tuhan letak kat diri dia tu. Abang ada betul lah Quran. Okey, sebab kalau nak cakap dengan dia pasal tauhid, dia memang percaya Tuhan satu. Saya pernah sembang dengan dia, memang dia percaya Tuhan satu lah, semua benda ni. Lepas tu, kalau dia percaya Tuhan satu, dia boleh pergi duduk dengan orang-orang Majusi, sebab orang Majusi pun percaya Tuhan satu juga. Dia boleh duduk dengan orang Nasrani pun percaya Tuhan satu juga. Tapi Tuhan yang macam mana? Kena explain dekat dia, Tuhan yang macam mana? Orang asli pun percaya Tuhan yang satu juga, tak banyak kuasa, satu kuasanya. Tapi Tuhan yang macam mana? Balik kat dia, Tuhan yang macam Muhammad cerita. Kena balik tu. Lepas tu barulah elaborate kat dia, ringan bagi dia faham. Induk kena cerita dulu. Kalau dia percaya Tuhan yang satu, Mao Zedong pun percaya Tuhan yang satu juga. Lenin, Stalin, lagi yang mana, dia pun percaya Tuhan satu juga. Itu yang bila saya bila sembang dengan dia pasal Tuhan yang satu, saya jadi jam macam mana saya nak. Abang, aku pun percaya Tuhan yang satu, hang pun percaya Tuhan yang satu. Tapi Tuhan hang macam mana? Yang macam Akal hang kata lah. Kalau Akal hang kata, orang-orang Nasri pun kata dengan Akal lah. Sebab tu Tuhan dia kena putih. Saya dia boleh kata Akal kata bersih tu. Maka buat Tuhan macam putih. Tuhan hang macam tu lah. Kena cerita tu. Sebab dia percaya Tuhan yang satu tu manusia. Dia memang begitu. Tetapi kita bercakap tentang hamba. Abang tu. Bolehnya abang suruh sambil abang. Ya Allah, bukalah pintu hati aku, pintu hati dia. Bagilah aku faham, bagi dia faham. Dia suruh dia buka, tengok kita tak faham apa. Betul. Sebab dia pun dah nak balik China dalam bulan puasa ni. So saya agak peluang ni. Okey, masa Ustaz. Okey Ustaz. Ni nak tanya, ulang tanya lagi Ustaz. Ya, boleh, silakan. Dalam grup ni dia ada satu soalan sebelum ni, macam mempertikaikan orang tak beriman tu Ustaz. Cuba terang sikit Ustaz. Kalau kita duk pertikai orang tak beriman, yang tak beriman tu orang tu. Yang tak beriman tu. Sibuk duk pertikai hal orang tak beriman, kita lah yang tak beriman. Tuhan bukan buat dia untuk kita pertikai. Tuhan buat dia untuk kita tengok diri kita. Kita kalau dengan dia, fikir dia. Ni kalau kita ni. Kalau kita hebat, ajaklah dia beriman. Beriman betul ke kita ni? Persoalan ni, beriman betul ke kita ni? Sampai kita nak pertikai orang tak beriman,
Adakah iman kita solid? Okey. Lah ni tak usah petikai orang tak beriman lah. Petikai kita sudah. Sebab tak beriman tu kita baru kita orang tak beriman. Kalau kita ni orang beriman, kita tak tengok, oh kita tengok bapak tak beriman ni. Kita duduk pandang orang beriman ni. Baik. Okey, Syafiq, silakan. Ustaz, macam balik kata tu kan, pendek kata kalau macam tu kan Ustaz, kita just diam je lah untuk diri kita je, boleh ke Ustaz? Bagi diri kita beriman jangan diam saja. Bagi kita beriman betul je. Yalah. Kita duk ingat kita dah beriman betul. Beriman betul ke kita ni? Kan? Maksudnya Lah ni nak tahu. Lah ni kita nak tahu. Macam mana kita nak pastikan kita betul-betul beriman? Kita tidak memandang selain daripada dia Ustaz. Kalau kehidupan kita macam mana nak tengok? Abang. Kehidupan. Kehidupan harian kita nak kata kita beriman macam mana tengok? Beriman pada malaikat, beriman. Beriman pada kitab, beriman. Beriman pada rasul, beriman. Beriman pada qada, qadar, beriman juga. Beriman pada hari kiamat, beriman. Macam mana nak kata kita ni beriman? Apa dia iman tu Ustaz no? Saya tanya Syafiq. Abang tau. Saya tanya abang tau, nak tahu beriman tak? Baik. Malaikat, Tuhan buat berapa? Untuk kita beriman ada berapa? 10. Bagi tahu satu-satu. Nama malaikat Ustaz. Bagi tahu satu-satu nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Okey. Saya tak mau tanya banyak. Saya nak tanya dua aja. Raqib dengan Atid. Kerja mereka buat apa? Mencatat segala perbuatan kita Ustaz. Amal baik dan buruk. Okey. Kalau kita beriman kat mereka mencatat amal baik dan buruk, hidup kita hari-hari dengan Tuhan dengan dunia mana lebih banyak? Dunia, hidup kita hari-hari dengan Tuhan dengan dunia mana lebih banyak kita habiskan? Dunia. Kalau kita percaya kata kita habiskan dengan dunia, kita percaya tak Atib akan tulis benda buruk? Percaya. Kalau percaya pasal apa kita habiskan dengan dunia juga? Maknanya kita tak beriman dengan mereka. Kalau beriman tentu kita tak habiskan dengan dunia. Betul tak? Betul tak? Betul Ustaz. Sekarang beriman ke kita ni? Baru habang satu je, tak habang 10 malaikat lagi, baru habang satu je, tak beriman dah. Tak abang kita ni. Macam mana? Beriman, banyaklah beriman. Abang semua bungkus tak beriman terus. Kalau betul-betul beriman, orang tak mengumpat tau. Kalau betul beriman, dia tahu Atid akan tulis. Dia mengumpat juga. Dengan malaikat tak beriman, dengan Tuhan tak beriman lah. Sebab dia suruh beriman dengan malaikat. Lepas tu, confirm kan diri kita beriman lah. Tak tahu orang tak beriman. Tanya Raqib Atid je tak beriman dah. Tak tanya hal lagi. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Sebab turut dari kecil terima aku tu je. Dari kecil orang dak abang pakai gitu je. Bukan nak selindir, bukan nak haji. Kita duk ingat lagu tu lah iman. Kita tak tahu iman yang sebenar guna. Orang yang beriman dia cukup tenang dengan qada dan qadar. Dia tak melompat. Ya. Ini bagi susah sikit melompat, bagi payah sikit melompat, lepas tu abang beriman. Mana beriman? Sembang semua boleh sembang. Jadi Ustaz, jangan kita habiskan masa kita belik orang lain Ustaz. Kita belik diri. Sebab tu jangan kacau orang lain. Tengok kita sudahlah. Kita nak kena tanya dengan Tuhan, bukan orang lain kita. Kalau saya pergi lebih lagi, tuan-tuan mesti kena hamput teruk lah. Banyak tu cukup lah. Balik lah. Betul iman betul-betul. Betul semua bagi betul-betul. Ni kalau pergi lebih lagi, pakat keluar terus forum. Tak duduk dalam forum ni.
Tak apa, mereka tahan. Imanlah sangat muka tu kita ni. No? Tahu dah. Atib mesti Ya. tulis. Tahu dah. Raqib mesti tulis. Faman ya'mal Ya. mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang baik walaupun sebesar zarah akan dikira. Siapa dia? Atib. Raqib. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu yang buruk walaupun sebesar zarah akan dikira. Siapa dia? Atib. Dia habaqlah baik buruk dia akan kira. Lupa kat Tuhan sampai 2 jam, baik ke buruk? Buruk. Habis tu dia negatif lah. Beriman ke kita? Bohong Hari-hari lagi lah. berapa lori kita lupa kat Tuhan. Ya. Dah bertahun dah kita hidup. Berapa tahun kita lupa kat Tuhan. Baiklah. Ya. Buruk. Okey Syafiq. Okay, Ustaz. Ya. Dia kalau macam kita kan ingat Tuhan kan. Takkan kita nak berkata melalui mulut Ustaz. Macam oh ya Allah. Ke ataupun dalam hati ataupun roket hati akan tahu apa yang dalam hati kita. Dalam hati dia tak tahu. Tetapi hak terbit di mulut mai dari mana? Mai dari hati. Tu. Tapi kebanyakannya diam ni Ustaz. Tak ada. Kebanyakan duk dekat hak diam ni hak reti dia. Tak percaya? Tengok orang ahli parlimen cakap. Tengok bagaimana dia bercakap. Unggah. Pergi tengok tu. Orang duduk di parlimen, orang apa? Dia buat apa? Bersidang. Bersidang. Tengok dia buat bersidang. Tengok kata-kata dia buat. Dia buat bagaimana tu? Unggah. Tengok orang parlimen, mungkinlah dalam parlimen orang tak parlimen. Pergi tengok orang masjid. Tengok orang masjid apa? Pergi tengok orang sembang di koridor masjid. Dia bersembang apa? Pergi tengok. Kalau di masjid pun dia bersembang tak beriman. Kalau kaki masjid pun tak beriman, luar pada masjid, unggah. Hantu raya. Betul-betul nak beriman ni. Lagu Rasulullah, dia duduk-duduk, dia kenang Tuhan dia, dunia beri mau. Dia kata cukup bagi aku, Tuhan. Hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah hidup aku hanyalah Allah. Dan aku tak mau. Baik. Okey, Wazirul. Wazirul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Wazirul. Saya nak tanya ni lah bagi pahaman saya lah Ustaz, betul ke tak apa yang saya faham setakat duduk dekat syarah ni. Ya. Dia macam ni Ustaz kan, yang ni kita asal kejadian kita ni Allah Taala kata aku ingin dikenali kan. Okey. Lepas tu dah sampai tahap aku ingin dikenali tu terjadi kita ni Ustaz kan. Ya. Lepas tu kita ni nak tengok Allah Ta'ala tu tengok pada diri kita sebab segala sifat-sifat dia tu dia terjadikan pada diri kita ni kan. Okey. Lepas tu apa-apa yang macam kita nak tengok orang ke, apa ke yang mai orang baik ke orang tak baik tu adalah ujian untuk kita dia nak tengok kita betul ke tak tahap keimanan kita tu Ustaz kan. Salah, tak betul. Dan Ustaz kata macam apa, orang yang tak mai tu jangan duk kutuk orang tu. Yang nak mai tu siapa dia? Dengar. Dia ni Tuhan buat untuk dia dikenali. Nak kenal Tuhan ni ada di mana? Ada di tubuh ke? Tak ada Ustaz. Dia ada di mata ke? Sifat-sifat dia. Ada di mata ke? Tak ada Ustaz. Di pahaman kita Ustaz. Ada di telinga ke? Tak ada. Dikenal kot Ustaz. Dia ada di mana sebenarnya? Allah Ta'ala tu kan. Dah nak pergi kat Tuhan, nak tahu Tuhan saja. Nak kenal Tuhan saja, nak pastikan aku ni berada pada kehambaan yang betul. Kata aku tahu Tuhan ni. Ada di mana benar tu? Ada di... Benda tu ada di kita lah Ustaz. Tapi kita tengok dia tu. Kita tu umum sangat. Kita tu umum sangat. Cuba habaq spesifik. Habaq detail. Kalau di mana kita nak tengok Allah Ta'ala tu nak tengok Allah Ta'ala tu nak faham Allah Ta'ala tu ada di mana benar tu. Tengok dia tu Ustaz. Kalau kita tengok daripada segi penglihatan lah kan. Macam mana Ustaz? Tak apalah Ustaz ni saya nak faham tu kan.
Lepas tu kalau kita tengok Tanya Ali, dia tanya tu, Ali, tanya Abang Ali. Li, ada di mana Ali? Ya. Ada di Tau. Tu ada di Tau tu. ya ada. Tau bukan ada di badan, Tau bukan ada di roh tu, Tau dia berdiri sendiri. Tau itulah ada kat Tuhan tu. Hak tu kau jawapan lah. Sebab Ya. bila Tau dalam mimpi pun Tau, walaupun tak tengok dengan mata. Dalam angan-angan pun Tau. Dalam cita-cita pun Tau. Dalam niat pun Tau. Betul? Ya betul. Cuma tu Tau tak ada kat makhluk lain. Tau ada kat orang tidur ya. Ya, kat manusia betul. Maka sebab kita tak akal. mana pun Tau itulah yang menjadi amanah. Tau tu yang menjadi amanah yang Tuhan tak bagi dekat makhluk lain. Tau ni Tuhan bagi kat insan ya. Ya, betul. Lepas Maka tu Ustaz, dengan kalau kita macam dengan Ustaz kata tu kan. Ya. Lepas tu kita faham lah. Daripada segi faham tu kita faham macam tu. Semua dengan dia lah Ustaz kan. Ya. Tapi daripada segi teori lah kita kata. Teori tu kita faham. Tapi praktikal tu susah Ustaz no. Praktikal tu hak mana? Praktikal tu macam ujian dia main dekat kita tu, kita nak tengok dia tu dia on off juga Ustaz no. Dia tak uji sebenarnya. Kita yang duk kata uji. Uji itu pada nak mendekati faham saja. Kalau Tuhan nak uji seorang pun tak lulus. Kalau Tuhan nak uji siapa pun tak lulus di dunia ni. Bukan dia nak uji kita. Dia nak meningkatkan tahap keimanan kita. Bukan dia uji. Dia duk penat kita tu. Iman kita dia penat sikit. Bila buat macam ni, iman naik. Bila buat macam ni, iman naik. Atas tahu tu. Tetapi kalau tahu tu kita tak tahu betul. Dia letak macam mana pun iman tak naik. Maka mai buruk ke mai baik ke nak meningkatkan kenal kita kat dia tu. Bukan dia nak uji. Dia uji Firaun fail. Dia uji Namrud fail. Kalau dia nak uji lah. Dia uji kita confirm. Satu forum ni 4 fail semua. Ustaz, kalau kita macam nak pergi macam dekat dia betul-betul berdiri kehambaan tu macam mana Ustaz? Bila tahu kata tak boleh berdiri melainkan dia tolong tu dia. Ya. Dia tolong aja, bukan kita boleh berdiri pun. Jangan duk perasan. Dia tolong bagi kita kenal, dia tolong bagi kita faham, dia tolong lah tu. Dia nak abang kata hang yang aku cintai sebab tu hang ada kehidupan kerana pertolongan aku. Pasal sayang aku kat hang, kasih aku kat hang, aku tak mau hang sesat. Maka aku tolong hang. Aku tolong hang boleh beribadat. Aku tolong hang boleh ingat aku. Aku tolong semua. Kita mengetahui kita tak boleh pergi dekat dia melainkan dia tolong kita. Itulah sampai. Sebab saya orang Ustaz dia kata aku nak berdiri kat hambaan macam mana macam kita rasa tu. Cuma macam Ustaz kata lah, Ustaz dia main cerin, Ustaz dia main duk cerin, duk teriak tu tak ada Ustaz. Kata macam mana aku nak berdiri betul-betul kat hambaan tu. Ya Allah, tak minta lah. Dia lapis dia banyak. Yang cerin-cerin ni hak baru nak mula. Ya. Lepas tu dia main lapis lain pula. Dia main macam-macam keadaan. Kalau macam tu saja Tuhan miskin, Tuhan kaya kot. Ya. Nak pergi kat dia tu susah Ustaz no. Bukan senang lah benda orang. Nabi pun ambil 24 tahun nak ajak orang pergi. Nabi sendiri nak pergi mula-mula ketang tau. Dia sendiri pun hilang kuatan nak faham dengan akal. Dia sendiri pun berlaku macam tu. Tambahlah tudung botol macam kita ni. Nak jadi pergi tak boleh mana boleh. Tak nak boleh Melainkan kita pergi setengkah-setengkah. Pergilah pelan-pelan. Mesti dia bawa pergi sampai selama kita nak pergi dia. Tapi kita kena berusaha dia bagi Ustaz no kalau bukan usaha. Kita kena sabar. Kena sabar. Kalau usaha baru dia nak bagi, budak-budak pakai tak dapat apa sebab dia pun ada yang usaha. Ya. Budak pun Tuhan bagi ya. Banyak lagi banyak lagi. Bukan banyak lagi, tak pergi mana lagi pun. Tak pergi mana? Kasih tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Ya. Baru Okay, masih Ustaz. Baik. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya ada kerisauan. Cukup bagus dah. Ya. Masih Ustaz. Ada kerisauan tu bagus dah. Cukup bagus dah. Ya. Masih Ustaz. Baik. Okey Ustaz. Ustaz. Ya. Cerita sikit yang dikatakan akal ni membatasi iman Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Akal apa?
akal kita ni membatasi iman tu. Tak boleh lepas. Pasal akal ni dia perlu logik. Sebab tu bila pergi dekat iman, akal terbatas. Sebab akal perlu logik. Buat satu benda kena belajar. Akal kata kena belajar. Tiba-tiba dapat benda tanpa belajar. Akal reject. Walhal, Tuhan kata Nabi tu ummi, buta huruf. Tak payah belajar apa pun. Sebab tu, nak guna akal bak kemanusiaan sudahlah. Jangan guna akal bak Tuhanan ni. Sebab dia terbatas. Yeah. Akal kata ada dimensi. Tiba-tiba cerita Tuhan tak ada dimensi. Akal mula nak kata mereka ni. Dia reject Akal kata dimensi. 6 dimensi. 6 ke 8. 6 dimensi lah. Ya. Kanan, kiri 2. Atas, bawah 4. Dalam, luar 6. 8. Depan, belakang 8 dimensi. Tiba-tiba main habaq Tuhan tak ada dimensi. Akal kata gila dah puan ni. Gila dah puan. Dan bila guna akal nak mempertuhankan Allah, pastinya kita akan mengada-adakan Tuhan duduk di depan. Kita sembah dia. Ni akal punya kerja. Bila masa yang Tuhan ada di depan? Okey Ustaz. Tapi dalam Quran Ustaz, banyak dia habarkan kenapa tak berfikir, bukankah mereka boleh berfikir, bukankah mereka berakal. Jadi untuk kesempurnaan bagi tubuh yang tu. Bila sempurna bagi tubuh, hamba yang dah sedia faham, dah sedia berdiri kehambaan, lagi mudah dia masuk. Logik kena ada lah, dengan akal dia pakai logik lah. Sesuai lah dengan tubuh tu. Bila sesuai dengan tubuh, Tuhan nampaklah wajah. Itu bukan sesuai dengan hamba, sesuai dengan tubuh. Tuhan nampaklah mendengar, sesuai dengan tubuh. Tuhan nampak melihat, sesuai dengan tubuh. Tuhan nampak berkuasa, sesuai dengan tubuh. Dengan kehambaan, melihat yang bukan dengan mata. Sebab tu, kehambaan menolaklah dengan akal kita. Tuhan melihat dengan mata. Kalau dia melihat dengan mata, dia perlu bentuk. Kita ada bentuk ni bila? Baik. Okey cikgu. Silakan cikgu. Cikgu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya cikgu. Saya wakil daripada anak buah ni, ada anak buah saya Ashraf, Muhammad Ashraf. Ya. Dia tanya berdasarkan soalan daripada Kak Syafinas tadi, macam mana kita nak cerita pasal Islam pada non-Muslim tadi. Ustaz kata ikut cara Muhammad kan? Ashraf nak tanya macam mana tu Ustaz? Itu. Itu saja. Ashraf nak tanya macam mana tu? Ya. Cepat. Dia panggil. Okey Ashraf. Ya. Ayat Tuhan kata laisa kamislihi syai'un. Aku tidak menyamai segala sesuatu. Macam mana anak abang? Dia abang cara Buddha ke tak menyamai, dia abang cara Nasrani ke, cara Majusi ke, cara Muhammad abang? Tidak menyamai segala sesuatu nak abang guna. Muhammad. Rasulullah kata Tuhan ni laisa, tidak menyamai. Muhammad lah abang, Tuhan tidak menyamai segala sesuatu. Segala sesuatu tu apa? Yang dipahami oleh akal. Segala sesuatu. Bila tidak menyamai segala sesuatu yang tak dipahami oleh akal, abang ada apa sana? Kalau bukan cara Muhammad abang guna? Yang mereka duk faham Tuhan tu faham dengan akal. Tuhan duk di depan. Orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi kata Tuhan duk di depan. Ni faham mereka. Tu pakai akal. Muhammad kata Tuhan tak duduk depan sebab tak menyamai segala sesuatu. Depan tu sesuatu. Tu cara Muhammad abang.
Okey. Ya. Masih. Hai. Tadi siapa angkat tangan? Shena. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Wan, Abang Lee dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Kita maklum kalau aurat lelaki dan perempuan dari segi syariat ni kita tahulah. Tapi kalau dari segi suluhan makrifat, macam kita kata aurat tu, betul ke aurat? Sebab aurat kalau roh tak ada lelaki dan perempuan. Jadi di mana kan dikatakan aurat kalau ikut suluhan ilmu makrifat, Ustaz? Jangan buka rahsia Allah dengan akal. Itu aurat. Jangan buka rahsia Allah nak menyamai akal. Sebab itu adalah aurat yang ditutup menjadi rahsia. Nak cerita juga dekat orang, ceritalah dengan kesempurnaan jiwa. Maka kesalahan dengan akal. Jangan buka abang pasal Tuhan dengan akal, mesti mendedahkan rahsia, membohongi diri kita dengan Tuhan. Sebab aurat dia dulu sempurna. Tiba-tiba kita belokkan dengan sangka, belokkan dengan teka-teka, maka kita telah membuka rahsia Tuhan. Yang mana rahsia kita buka tu sangat hebat dan kita buka dengan pembohongan kita. Itu aurat dalam makrifat. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik. Okay, next. Okay, Abang Zafran, silakan. Ustaz? Ya, saya. Share sikit tentang kelazatan dalam takbiratul ihram, Ustaz. Yang sa'ah-sa'ah tu. Bila hati kita dah kosong dari yang lain, hati kita dah tak menerima yang lain atas pandangan mata, hati kita tak menerima yang lain, tak menerima yang lain atas rasa di mulut ni. Hati kita tak menerima yang lain atas sentuhan kita. Hati kita tak menerima yang lain atas pemikiran kita. Hati kita tak menerima yang lain atas rasa dalaman kita. Maka ketika tu yang tinggal illallah. Maka ketika tu lazat. Ketika tu cukup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka ketika tu, ketika tu dia nama takbiratul ihram, membesarkan diri yang dipandang Tuhan dan mengharamkan yang lain ada di tepi dia, mengharamkan yang lain mendekati dia, mengharamkan yang lain menyamai apa yang Tuhan pandang kat diri dia. Maka itulah takbiratul ihram. Allah Akbar. Maka ketika tu yang suci sebenarnya adalah pandangan Allah terhadap diri orang tu. Besarnya pandangan Tuhan terhadap diri orang tu sehingga terbit kata-kata di dalam jiwa dia, Allahu Akbar. Pandangan yang sangat besar terhadap diri dia dan dia menepikan yang lain yang tidak ada bersamaan dengan dia langsung. Sebab itulah diri suci. Sebab tu orang macam kita dapat sangat-sangat je. Jadi besar tau. Ya, besar. Boleh saya linkkan dengan pertemuan tu, Ustaz? Ya. Tentulah nama dia. Tuhan kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemana aja kamu berada, aku telah beserta dengan kamu. Tentu bertemu. Dan dia kata, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu arahkan anggota kamu, maka di situlah kamu dapat diri. Allahu Akbar. Penyaksian Ustaz tentulah syahadah yang sebenar. Allah. Tentu tu kalau tak kata tapi dia faham, dia seperti orang yang berkata. Ya. Dia kata tu nak bagi rambut sampai kaki dia dengar dan terima. Dia kata orang. Tetapi dia telah tunduk, dia telah dengar, dia telah terima sebab dia telah pun menyaksi. Allahu Akbar. Kelu Ustaz. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, sama. Okey Ustaz. Sebelum ni Ustaz Abang pesan. Sebelum kita buat sesuatu, sebelum kita berkata sesuatu, pi hantar
akal dulu pergi tinjau. Ustaz, cerita sikit Ustaz. Kita manusia. Sebab ini hal kemanusiaan. Kita nak buat apa pun yang bersesuaian dengan diri kita, hantar akal. Sebab mungkin dia tak bersesuaian dengan manusia lain. Dia bersesuaian dengan kita ada. Jangan terlibat. Sebab akal boleh tilik. Dengan kemanusiaan dia boleh tilik. Maka fikir habis-habis. Fikir banyak kali sebelum kita buat. Sangka kita betul. Tapi betul untuk kita, bukan betul untuk orang. Sebab tu, tengok belek dulu. Lepas tu baru buat. Baik. Jadi Ustaz, cerita akal ni kita guna dia sebagai alat, boleh ke Ustaz? Boleh. Untuk kemanusiaan wajib kena guna. Tidak, tapi guna. Baik. Silakan. Silakan. Soalan-soalan, pandangan-pandangan silakan. Cari lorong tak jumpa Ustaz. Okey, Wazirul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sorry tanya kali kedua. Apa, silakan. Boleh, silakan. Ustaz, bagi tahu Ustaz macam mana kita nak buat mati sebelum mati tu Ustaz. Faham keadaan tu tapi macam mana kita nak duduk kat situ Ustaz? Duduk dalam keadaan la haula wala. Jangan sebut saja. Duduk macam tu. Tapi sebut saja Ustaz, tak boleh nak pergi tang tu. Lah kita dah belajar nak pergi tang tu lah. Bila tak boleh pergi tu lah la haula wala. Senang tak boleh pergi tu la haula wala, nak pergi ke mana memang tak boleh pun. Tak boleh pergi tu saya bimbang lah. Pasal apa? Pasal quwwata illa billah, dengan pertolongan. Kita la haula wala, tidak ada daya. Kita sendiri tak ada daya. Melainkan dengan pertolongan. Macam mana? Mari saya tunjuk contoh. Dengar elok. Ni spek mata saya ni. Okey. Ni spectacle ni, spek mata saya okey. Ya. Okey. Saya letak dia di bawah. Okey. Ya. Lah ni saya tak berspek mata lah. Spek mata ni duduk kat mata saya. Dia main sendiri lah. Tak, bukan. Dia ada daya dah nak main kat mata saya. Dia ada daya dah nak main kat mata saya. Siapa yang bawa dia main kat mata saya ni? Dia lah kita kata tu kan? Dah. Saya lah bawa. Saya lah angkat spek tubuh, betul? Ya. Saya lah angkat spek tubuh di mata saya, betul kan? Lah ni nak tanya, spek tu ada daya tak? Spek tu tak ada daya. Siapa punya daya nak tolong dia bawa main kat mata saya, siapa? Tentulah saya kan? Ya. Ustaz lah. Saya lah yang ambil spek tubuh di mata saya. Maka spek tu lah haula tak ada daya. Yang boleh duduk di mata saya ni saya angkat pun. Cuba duduk macam tu. Wazirul boleh tarik nafas tak? Tak boleh. Boleh tarik nafas tak? Boleh lah. Kalau tak boleh lah kan. Melainkan dia tolong. Kita tak boleh. Dia pasal Wazirul duk sangka Wazirul yang tarik. Ya. Sebab tu tak boleh pergi tang tu. Pasal Wazirul yang tarik. Wazirul yang menyawa betul. Tak boleh ingat dia yang tolong bagi tarik. Duk kecil mata. Wazirul bukan sedang kata dia duk tolong bagi kecil mata tu. Duk ingat sendiri. Saya nak bercakap, dia tolong. Wazirul nak dengar, dia tolong. Kalau dia tak tolong, saya tak boleh bercakap. Wazirul tak boleh dengar. Itulah haula wala. Nak pergi ke mana memang lagu tu pun. Sedia lagu tu lah. Angkat nasi dari dalam pinggan, genggam bohlah mulut. Wazirul nampak Wazirul lah buat. Cuba tengok elok siapa tolong. Dia yang buat. Tak pernah ingat kata dia tolong, dia ingat suara sendiri. Tak juga Ustaz. Siapa boleh pakai, siapa bagi pakai tudung? Wazirul nak pakai tudung. Wazirul nak bagi tudung dia elok. Siapa tolong? Selama ni duk ingat pakai tudung sendiri. Ingat betul sendiri. Sebab tu tak boleh pergi duduk tangguh.
Cuma duk ingat, ya Allah, hang tolong aku. Ya Allah, terima kasih. Oh, boleh pergi. Ya. Kadang-kadang fikir aku tu Ustaz memang kata tak ada, kita ni kosong. Kadang saya fikir kata hang ni kosong, tak ada apa. Hanya dia tapi Tak mana lagi. Tak puas hati, lu tahu kata dia. Tak puas hati, tak mana. tak puas hati tak boleh lah Ustaz. Dia semua. Dah betul, dah duduk. Nak pergi ke lain pula. Duduk betul dah. Tapi nak pergi ke lain pula. Nak cari lagi bagi puas. Nak puas tak mana. Tahu dah tak boleh puas. Kali dia tolong. Mana boleh berasing. Dia berasing lagi Ustaz. Maksud dia mendalami lah. Kita sampai fikir macam tu, kita kena mendalami gitu Ustaz. Ayat Tuhan kata Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya aku jadikan kamu dan apa yang kamu buat. Nak faham ke mana tu bukan pasal dia tolong. Ya. Kita pun dia buat. Hak kita buat pun dia yang buat. Okey, saya faham Ustaz. Saya faham dah. Faham lah hari ni. Esok dia tanya aku lah. Bukan Ustaz, dia waktu yang kita tak mampu tu lah sebenarnya kita kena bangkit Ustaz kan. Waktu kita main saat tu. Tak ada waktu yang kita tak mampu. Ada waktu yang kita mampu. Semua waktu kita tak mampu. Awal lagi kita tak mampu. Macam mana nak buat Ustaz? Ni sebenarnya kadang-kadang Tuhan semua, kadang-kadang kita semua. Tapi kebanyakan kita semua. Pasal apa lagu tu? Pasal nama dia muta'alim. Orang yang sedang berjalan nak pergi. Ya. Sifat dia macam tu. Dia orang alim, orang mu'alim, dia lain. Faham hal ni dulu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal tu muta'alim. Sat ada. Tu sifat orang biasa. Sifat Nabi selalu ada. Sifat Rasul tak pernah hilang. Selalu ada. Sifat kita sat ada. Tu tak risaulah. Tu sebab kita memang macam tu. Waktu kita rasa kita ada, bertobat minta ampun. Bertobatlah ya Allah, aku selalu lupa. Ustaz kata tu duk praktikal lah. Duk memang saya duk praktikal. Nak cari apa lagi? Iblis suka buat bagi kita tak puas. Iblis suka buat bagi kita jadi tak percaya. Iblis suka buat bagi kita rasa tak sempurna. Nak duduk dengan iblis pasal apa? Betul Ustaz, betul. Ya. Okey. Satu lagi soalan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Tapi ni soalan ni Ustaz janganlah gelap pula. Ustaz, kalau kita mati ni sebenarnya Ustaz, kita pindah tempat lah, pindah alam orang panggil kan Ustaz kan? Ya. Kalau orang perempuan ni Ustaz, dia kematian suami dia boleh tak Ustaz kahwin lain? Nak tanya orang tu Ustaz. Awak pula tak boleh kahwin. Kan perkahwinan itu yang Nabi suruh. Kalau kita mampu jaga diri, tak payahlah kahwin. Kalau kita tak mampu jaga diri, pilihlah kahwin. Okey. Dia suruh kahwin pasal dia nak bagi kehidupan kita jadi elok. Semayang orang bujang tak sama dengan semayang orang kahwin. Hak tu tak boleh tahu orang kita. Solat orang bujang tak sama dengan solat orang kahwin. Hati dia lapang, hati dia tenang, tak ada gangguan. Sebab Tuhan jadikan manusia berpasang-pasang. Tapi kalau tak mau boleh bertahan, tak payah kahwin. Baik. Okey Syafiq, silakan. Ustaz, maksudnya Ustaz, setiap saat yang kita lalui, maknanya kita sedang menikmati menikmati wujud ni Ustaz, betul lah Ustaz? Ya, betul. Sama ada kita mengetahui atau tidak mengetahui, itulah dia. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita hidup, apa yang kita rasa. Ya. Memang dia. Apa beza? Apa beza orang mengetahui dengan orang tak mengetahui? Rasa Ustaz. Tak tahu sendiri. Orang mengetahui, dia boleh merasa lebih dekat. Orang yang tak mengetahui, dia tak rasa dia dekat. Dia nampak benda tu biasa je lah. Dia nampak biasa, dia tak tahu kata kedekatan tu. Orang yang mengetahui, dia boleh tahu kata kedekatan. Maksudnya Ustaz,
kalau kita tengok pasir sekalipun kan, kita tahu dari dia tak sia-sia benda tu datang kan. Contohnya kalau sampah, Tuhan kata betul dah. tak? Tuhan kata, tak saya baca dah. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu hadapkan anggota kamu, tengok kat pasir. Di situ wajahku. Apa dia? Yang maha berkuasa. Ya. Kita hadap pergi dekat makanan. Apa dia wajah Tuhan? Yang maha memberi rezeki. Kita hadap pergi dekat alam. Yang maha berilmu. Wajah tu sifat Tuhan. Jadi ada tempat kita tengok tak nampak sifat Tuhan. Jawabnya tak ada. Semua tempat kita tengok mesti kita nampak sifat Tuhan. Masalahnya pasal apa tak nampak? Pasal tahu dengan tak tahu. Sebab tu saya kata amanah besar dekat kita. Tahu je lah. Tahu ni yang iblis tak ambil, jin tak ambil, pokok tak ambil, apa semua tak ambil. Kita je ambil yang tahu ni. Cuma kalau pandang manusia tu Ustaz, pandang insan macam kita ni kan Ustaz. Dia sama. Pandang pi siapa pun. Pandang kita lah sebenarnya lah. Yang kita tahu, ada berapa Tuhan buat benda yang kita pandang ni? Ada berapa Tuhan buat? Satu Tuhan. Ya. Habis tu nak tengok siapa? Kalau ada 100 Tuhan boleh tengok Tuhan lain. Satu Tuhan tu pun. Dia bukan apa Ustaz, dia nak pecah bab Tuhan tu, tak pecah lagi Ustaz. Kita pergi mengaji dengan orang Nasrani, dia pecah lagi banyak. Kita dapat ilmu. Lepas kita tahu dengan orang Nasrani bab Tuhan, pergi mengaji dengan Buddha pecah lagi banyak. Kita boleh tahu juga. Kita pergi mengaji dengan orang Majusi, mereka pun Tuhan banyak. Tuhan orang India ada 100 Tuhan, dia bilang hidup mereka. Tuhan banyak. Dan kita pusing-pusing, kita dah pergi. Rupanya Tuhan dah satu lah. Ya. Tapi pergi mengaji ya. Nak mengaji tak salah. Kita pergi mengaji dengan orang Nasrani. Orang Kristian kita faham benar. Mengaji ya. Kita nak tahu faham hang macam mana. Lepas tu kita mengaji semua agama. Compare dengan faham kita. Tengok betul ya. Nak compare pergi tengok betul. Tengok Quran. Apa Tuhan kata. Tengoklah sifat Muhammad. Apa Muhammad tunjuk. Kita boleh tahu lah. Mana dia yang kata Tuhan betul-betul ni. Ya. Kalau kita duk melengkang tani saja, tak jadi kebenaran. Ambil tahu semua benar. Betul. Kita pergi mengaji dengan orang Kristian, depan kata kita Kristian, tengok orang meretek. Meretek lah. Pergi mengaji lah. Semua kan Tuhan tunjuk kat kita. Pergi mengaji. Kalau nak tengok sesat kat mana, kalau nak tengok petunjuk kat mana, tanya dia apa. Hampir tanya dia apa, dia faham guna. Hampir tahu lah sesat apa dia, petunjuk apa dia. Ini pergi duduk di gereja pun tak boleh lah. Oh, nak jadi orang Kristian. Ada orang Rasulullah pergi sembang dengan orang Yahudi, dia Yahudi. Apa? Tak. Apa? Jumut sangat Lagi satu Ustaz, berdasarkan buku yang kita baca ni tadi yang Syarah 5 ni kan. Dia kata, yang saya faham dia kata tolak dunia macam tu Tapi tolak dunia tu macam mana? Faham Syafiq tolak dunia macam mana? Faham Syafiq tolak dunia tu macam mana? Syafiq faham macam mana dunia tu, tolak dunia? Dia dulu ke Ustaz? Dulu? Kalau dulu tak kisahlah macam mana pun. Tak tahu lah saya tak tolak pun tu, saya ambil saya nikmati dunia saya. Tapi Syafiq kata tolak dunia. Saya nak tahu tolak dunia dalam tu. Dia kata dah saat ni lepas dia kata dia tak tolak dah. Ya Allah. Dia tolak tu macam ni Ustaz, orang dapat duit banyak, tak apa saya tak nak macam tu. Kereta mewah kan, tak apa saya tak nak. Macam tu. Ni dunia macam tu lah Ustaz. Hak tu orang bodoh yang buat macam tu. Yang tolak dunia ni macam ni. Ada tak apa. Tak ada pun tak apa. Sebab apa ada tak apa, tak ada tak apa. Dunia bukan bagi mudarat. Dunia juga tak bagi manfaat. Yang bagi mudarat, pandang Tuhan kat kita. Yang bagi manfaat, pandang Tuhan kat kita. Bukan dunia tu. Kerana di balik dunia tu ada apa? Ada pandangan Allah kat diri kita. Sebab tu bila faham tu, dunia tak jadi hal. Yang duk jadi hal ni jiwa kita ni. Dunia bukan ada masalah. Masalah kita.
Contohnya Ustaz kan, macam tengok TV orang kata, betul lah dunia lara. Tapi pada dalam hati kita sedang menikmati, ya Allah, canggihnya kau buat benda macam ni kan. Okey, okey. Macam tu. Kalau tengok TV tu dunia, tak usah pakai baju pun dunia lah. Tak usah pakai seluar pun dunia lah. Kan? Pasal apa seluar nak pakai, baju nak pakai, TV tak mau tengok pasal dunia. Merepek nak jadi orang alim, tak tahu apa. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Jadi Ustaz yang dunia Allah Ta'ala bagi kita BMW. Tak mau tu dunia. Habis pakai Datsun 120Y. Jadi Ustaz, yang kata dunia ni bukan barang ketul apa semua ni. Cara kita pandang Ustaz. Betul Yang kata duniawi tu mengadakan sesuatu di samping Tuhan kita. Maksudnya yang bagi kita sihat Tuhan, yang bagi kita faham Tuhan. Kita mengambil yang lain, mengadakan yang lain lagi selain daripada Tuhan untuk kita ni boleh jadi senang, boleh jadi tu. Kita ambil yang lain, maka tu dikatakan dunia. Bukan ambil harta benda tu, bukan. Mengambil yang lain. Contoh. Kita sembahyang banyak, kita duk kata, alah sembahyang ni lah, aku boleh masuk dalam surga. Itulah dunia. Dunia. Tu dunia. Bila Tuhan tanya, hang mai dulu dengan pahala ni ke? Hang nak balik dengan pahala ni? Tak. Hang mai dulu dengan aku, siapa hang balik dengan pahala? Hang hidup dengan aku, pasal apa hang hidup dengan benda lain? Hang kata hang hidup dengan benda lain, baru hang hidup. Bukan dengan aku hang hidup. Ya. Okey, Syafina, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang berkaitan dengan pemahaman dunia itu selain daripada Allah yang Ustaz tengah huraikan ni. Macam mana nak kaitkan tu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tu? Jadikanlah kehidupan dunia aku ini yang baik. Baik dalam pandangan engkau dan baik dalam pandangan aku. Bukan kebendaan. Kehidupan tu. Tak menyeleweng, tak percaya kat lain, tak pegang kat lain, tak bergantung dengan yang lain, tak seronok dengan yang lain, tak rasa bahagia dengan yang lain, tak rasa selamat dengan yang lain. Kecuali Tuhan. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kita rasa kita bahagia dengan pahala kita nak di akhirat esok. Tu dunia. Kita duduk bahagia dengan selain pada Tuhan. Jadi hasanah dunia yang doa tu maksudnya hasanah kebaikan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kebaikan kita dengan Tuhan, bukan dunia makan nasi sedap elok, pakai baju elok, ubat sembahyang semua ni elok Tuhan. Bukan yang tu. Itu kebendaan Ustaz noh. Ni masalahnya ustaz-ustaz tak cerita dia apa berhenti campur kan. Dari kecil sampai lah duk pegang tu. Mesti saya duk faham begitu. Ya. Kalaulah baik dunia tu makan minum baju kereta semua baik dunia, orang miskin macam mana? Betul. Orang fakir macam mana? Macam mana nak nilai pula Ustaz noh? Depa dunia depa apa dia? Tapi minta taklah Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Doa tu orang miskin, minta orang kaya, minta orang apa aku minta tak. Sebab tu Ustaz bagi tips sikit kat semua dalam ni bagi membezakan antara kemanusiaan dengan kehambaan Ustaz. Kemanusiaan dia adalah perangai, dia ada perasaan, dia adalah emosi, dia adalah kejiwaan yang terbit pada setiap manusia yang bernama manusia. Cina pun rasa lagu tu, Hindu rasa lagu tu, Nasrani rasa lagu tu, Majusi rasa lagu tu, Yahudi rasa lagu tu, Islam pun rasa lagu tu. Hamba bila dia melihat Tuhan dia sehingga terpadam hal lain dan nampak di balik semua keadaan itu akan kebesaran Tuhan dia. Ni hamba. Sebab tu dia tak peduli kaya miskin, dia tak peduli cerah gelap sebab dia melihat Tuhan dia. Yang ni hamba. Baik. Wazirul lagi silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau macam kita orang kata apa, kehambaan kita betul-betul berdiri tu Ustaz, kita syurga ke neraka pun dia tak kira dah Ustaz kan. Dia kira nak pergi ke Allah Ta'ala tu Ustaz kan. Dia tengok macam mesti dia akan rasa macam tu Ustaz kan. Ya. Hak tu baru kehambaan. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, Shena silakan. Tak percaya. Saya bagi contoh. Cuba tengok perangai Nabi-Nabi. Apa yang mereka penting? Cuba tengok perangai Rasul-Rasul. Apa yang mereka penting? Cuba tengok perangai Tok Wali. Apa yang mereka penting? Cuba tengok perangai orang-orang siddiq. Tengok perangai orang soleh. Tengok perangai orang-orang muttaqin. Tengok perangai orang-orang mukhlisin. Tengok perangai orang muqaddimin. Tengok apa yang mereka pandang. Tengok mereka ni. Sebab tu Nabi kata tengok mereka ni. Mereka ni pergi kat Tuhan mereka, jalan mereka tak mau. Bukan mereka tak mau, mereka tolak tak. Mereka tak cenderung ke arah tu. Tak berminat. Tapi kebanyakan ustaz mereka macam tu. Mereka macam kita tengok mereka macam mereka orang kata mereka tu kita tengok bersih, cuci. Kita tengok mereka tu ustaz. Tapi mereka macam dengan kemewahan mereka tak mau ustaz. Bukan tak mau. Pasal mereka takut. Mereka takut mereka terpengaruh. Bukan mereka tak mau. Mereka tak mau saat lagi dengan kebendaan tu mereka terpengaruh. Bila terpengaruh mereka terikat. Mereka nak buat keluar diri dari ikatan tu mereka susah. Lepas tu mereka tak mau. Kita ni terikat apa? Sa kata pengantin kena bagi elok. Muka kena bagi elok, baju. Tu terikat dengan bendong. Sa kata pengantin bangku kena elok, semua kena elok. Ni terikat. Ya. Jadi kalau pengantin pakai pelekak baju Melayu je tak boleh jadi pengantin. Buat jabar rahmah. Pi tengok manusia mana pun. Cuba pergi tengok manusia mana pun. Dalam bab perkahwinan tengok. Dia terikat dengan tambahan dia atau dengan kemanusiaan dia? Kemanusiaan. Ustaz, kalau macam saya lah kan. Kalau saya minta doa lah, ya Allah Tuhanku bagilah aku pakai kereta baru sebelum raya ni. Tak apa lah Ustaz, kita minta tak apa lah macam tu Ustaz. Minta. Tak ada masalah. Jangan sampai kereta baru ni. Jangan sampai kereta baru pergi. Kereta baru besar tak cukup. Tapi saya minta juga Ustaz. Tapi janganlah bagi aku rasa riak, takbur dengan apa lah dalam kau makbul. Tak apa Ustaz, kita macam itu Ustaz kan? Minta lah. Kan dia suruh minta bab dunia. Minta. Dah aku sebab orang kata hang tu dah lama duduk minta pula raya. Hang tu jadi macam manusia minta, kehambaan minta lah. Tapi manusia minta dengan kemanusiaan dia. Kehambaan minta dengan kehambaan dia. Beza aku. Kena oleh Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Membezakan antara keduanya. Okey, Shena. Tidak zalim Tuhan. Buat orang Yahudi, dia tak boleh dapat apa demo pasal dia tak ada kehambaan. Zalimlah Tuhan. Tuhan kata hang tak ada kehambaan. Tak ada kehambaan. Tak ada sifat rahman aku. Apa yang hang mau aku beri. Tetap sampai. Mesti hang dapat. Tapi orang kehambaan, dia minta. Tapi dia minta atas kehambaan dia. Dia minta atas. Kalau dia beli kereta, dia nak bagi orang lain pun seronok sama. Menaik sekali dengan dia. Ya. Tapi tak ada Ustaz, saya minta kalau bagi tu, alhamdulillah. Kalau tak bagi tu mesti ada yang lebih baik yang kau tak bagi sebab ada masih duk ingat ada hal lebih baik, betul tak? Masih duk ingat macam tu kan? Tak betul dah minta aku tu. Kemanusiaan lah tu. Tak, maksud dia kalau tak bagi tu sebenarnya kau lebih mengetahui apa yang sesuai untuk aku. Macam tu dah. Yang tu masih kemanusiaan, bukan kehambaan. Ambil faedah lagi. Tengok nah. Okey. Saya ni orang miskin. Okey? Ya. Wazirul orang kaya. Okey. Wazirul jalan satu tempat, saya duduk tang tu. Okey. Saya pun minta sedekah. Ulok tangan. Wazirul pun bagi kat saya. Okey? Ya. Wazirul bagi kat saya, nah. Tuan, ambil. Lalu bagilah, katalah bagi duit ke RM100. Saya ambil duit tu, terus saya doa kat Wazirul. Adakah itu kehambaan? Tak ada, dah dapat baru kita nak doa. Tahu pun.
Taklah. Saya minta kata, ya Allah kalau betul lah kau tak bagi waktu ni, mungkin bukan sesuai waktu ni kot untuk aku, hanya kau yang mengetahui waktu mana yang sesuai kau nak bagi macam tu kot. Tak boleh lah. Kita pula pandai pada Tuhan pula. Biar bang ada aku dia. Mula nak pandai-pandai. Allah Akbar. Menyuruh pula Tuhan. Kita siapa? Itu dosa pula kan. Sebab kata tu hambaan tu kemanusiaan. Dia nak cerita feeling dia, perasaan dia, apa yang tu. Kecewa, disappointed, apa semua. Orang wali kerana Nabi angkat tangan berdoa sebab tu dia pangkat. Kalau tidak orang wali berdoa, tangan pun tak mau angkat. Malu. Dia malu nak minta. Tetapi pasal Nabi berdoa angkat tangan, dia minta. Ustaz kata apa? Nabi makan pun 3 jari udang besar. Pasal dia terlalu melihat Tuhan dia. Dia malu. Kerana dia melihat Tuhan dia sampai dia ada nafsu nak makan. Tuhan bagi kat dia nafsu nak makan. Tuhan bagi kat dia nafsu nak minum. Dia malu yang tu lah. Kita tak tengok hak tu. Kita tak ada yang tu. Tak ada. Betul. Betul Ustaz. Jauh lagi ni. Allah, jauh lagi pun tak mula. Tak mula lah. Kasut tak jumpa lagi. Okey, Sena. Tanya bagi kena rembat sikit. Silakan. Ustaz, saya nak tanya, betul ke kita ni, kalau kita melalui jalan ni, kita ni dikatakan, kalau kita kenal lah, kita juga dikatakan kita dah haji, walaupun kita tak sampai kat sana, kat Mekah. Okeylah, haji tu yang sampailah, haji tu yang kenal. Haji ni orang yang memperbaharui perjanjian. Makna dia kenal dah, dia tahu dah, dia memperbaharui perjanjian tu. Maka dia pergilah dalam suasana dia. Abang kata aku nak mai pergi balik janji aku dengan hang Tuhan. Kerana apa? Dah hujung hidup aku dah. Aku hampir-hampir melupakan janji aku dengan hang. Aku nak mai pergi balik janji aku. Memorandum of Understanding. Maka tu haj. Yeah. Jadi orang yang mengenal Tuhan tu lah haj. Si fakir. Kalau haj nak kena pergi haji, orang miskin yang mati tak pergi haji je nak. Zalim lah. Okay. Sebenarnya Ustaz. Silakan. Ya, Sena. Itu saja. Itu saja penerangannya Ustaz. Itu saja. Kerana jadi orang kata yang macam semua yang dihaji tu kan, di Mekah tu sebagai ritual aja lah. Maknanya apa yang ada dekat Mekah tu semuanya ada pada diri kita ya sebenarnya. Ya, betul. Betul Ustaz. Tapi kalau kita ada duit tu boleh kita pergi tengok nak buktikan tu Ustaz. Apa yang ada di Mekah yang ada kat diri kita tu, cerita sikit satu benda. Cerita Sena. Habak. Yang Habak. Yang mati hitam tu Ustaz kan? Hajar Aswad. Ustaz? Itu benda. Itu bukan benda rukun, itu benda sunat. Benda rukun paling besar haji ni berada di Padang Arafah. Itu benda paling besar. Bermalam di Mina. Apa dia tu? Kita berada pada tempat yang Tuhan pun ada di situ. Kat mana? Nama dia Sidrah Al-Muntaha. Tak mana? Nama dia Mustawa. Di mana di diri kita ni? Di kefakiran. Fakir kita tu. Di mana fakir kita? Lambang dia di ihram. Itu kefakiran. Tuhan tak berada dengan yang kaya. Tuhan berada dengan yang fakir. Maka Muhammad itu adalah yang fakir. Ayah tak ada, mak tak ada, yatim piatu, apa pun tak ada. Maka haji itu nak menyatakan tentang yatim piatu yang ada Tuhan tu. Ya. Sebab tu, siapa pergi tawaf, siapa pergi sa'i, siapa pergi tahlul, siapa bermalam di Mina, siapa bermalam di Muzdalifah, siapa melontak takkan haji, melainkan orang tu mesti kena ada di Padang Arafah. Ya. Kerana waktu alastu bi rabbikum kita fakir. Apa pun tak ada. Kita tak ada apa, kita ada Tuhan je. Maka kita ulang surat balik tu. Aku tak ada apa Tuhan, aku ada hang je. Di mana? Padang Arafah 9 Zulhijjah lepas gelincir matahari.
Lepas waktu Zuhur, duduk tang tu, tak kira berdoa, tak berdoa, tidur tang tu. Dalam suasana fakir, tak duduk tang tu, semua kerja haji tak pakai. Baru boleh raya. Kau boleh beraya je. Kalau tadi Ramli ni raya, dia beritahu sudah, Mela tak ada raya. Patutnya Ustaz kena faham hak ni dulu baru boleh pergi haji tu. Tu lah duk pergi buat apa. Apa satu, tak tahu kerja nak beli tasbih, kerja nak beli kepiah pada hotel lain. Beli kurma. Kerja nak beli kurma. Beli kat Pekan Rabu banyak. Jadi Ustaz, itu yang disangkakan, itulah agama yang disangka Ustaz. Sangka agama piduk tu, tawaf, semua tu dia tak pakai. Melainkan kena dulu berada di padang Arafah tu dulu. Baru yang lain boleh pakai. Kalau pi sa'i, kalau pi tawaf, hanya sekadar umrah, tak jadi haji. Ya. Apa dia padang Arafah? Suatu tempat yang luas. Apa dia? Kalbu manusia, kalbu orang beriman. Tu padang Arafah. Ya. Qalbu mukmin Baitullah Ustaz. Boleh pergi tengok Baitullah. Baru boleh tengok Hijir Ismail. Baru boleh tengok Safa dan Marwah. Baru boleh pergi melontar. Kena pergi tangan dulu. Lepas pakai pakaian fakir ni, kena pergi duduk tangku dulu. Baru dia pergi Al-Hajj. Jadi Ustaz, yang kata orang tua-tua kan, kalau kita pergi dekat masuk dalam Kaabah tu kan, masuk dalam rumah Kaabah tu, ke atas dia kata jangan pandang ke atas, dia kata jangan pandang pintu langit, ditutup kan, sebab dia kata nanti akan bisu, mata buta. Itu yang kadang tak boleh orang masuk. Itu dia panggil dongeng Israel lah. Cerita-cerita dongeng orang Israel. Nak bagi orang Islam ni selaku. Jadi kenapa dia masih tutup lagi Ustaz ya? Tak boleh masuk. Tutup apa? Tutup pintu langit tu lah nak masuk dalam rumah Kaabah tu. Kan? Tapi ramai nak tengok dalam tu. Tak betul tu. Tak betul Sina. Jauh daripada kebenaran langsung. Jauh tak betul langsung. Tapi kalau bukan kita... Lani saya nak bagi tahu Sina. Apa ukuran Kaabah tu? Ukuran dia berapa? Ukuran tak ingat Ustaz. Saya ingat tak tahu kan? Agak-agak seluruh orang buat haji pakat masuk dalam tu jadi guna. Roboh lah kot. Kenapa dia tak buka? Tapi kenapa orang dia teruja nak masuk tengok dalam? Saya faham Israel tu lama sangat. Kalau masuk bilang Kaabah nak buat benda apa? Ada dinding, ada 4 dinding. Ada 2 tiang. Nak buat apa dalam tu? Tapi Ustaz, kalau macam kata orang tua kata kan, nenek moyang kita kata kalau kita tengok pintu langit tu dia kata buta, bisu. Bukan tak betul. Tak betul. Tak usah pakai yang tu. Mengapa tu? Bukan tu maksudnya Ustaz, kita sampai macam orang kata la hurufin wala syautin lah. Maknanya sampai buta tak boleh berkata-kata. Itu ke orang kata macam tak betul. Sel dia. Tak betul. Tak betul Okey. Muhyiddin Yassin masuk dah tengok atas ke? Tak bisu pun. Elok je perutusan. Dr. Mahathir masuk tengok atas ke? Tak bisu pun. Najib Razak masuk tengok atas juga. Tak bisu pun. Maksud saya analoginya macam dia kata seolah-olah macam la hurufin wala syautin. Maknanya bila kita dah terpandang tu maknanya kita sampai bisu, sampai kita mata kita tak maksud saya lah faham. Saya faham yang tu. Yang saya kata jangan percaya yang tu. Dan jadi pegangan hidup kita saat lagi kita susah. Terikat situ nanti. Jangan macam tu. Macam tu betul. Keindahan dia, kehebatan dia, namun tetap tak nampak dalam Kaabah. Saya duk tipu dengan tu, tak nampak. Yang nampak batu bata ya.
Okey Ustaz. Kaabah yang paling hebat, hati Sina. Tu Kaabah yang paling hebat yang Tuhan buat. Kaabah tu yang berhubung terus dengan Tuhan. Tu Kaabah tu lah yang paling sempurna sekali. Duduk di Kaabah tu hari-hari duduk dalam tu, keluar. Ya. Sebab Nabi tengok Kaabah di Mekah, Kaabah dalam diri ni kena ada lu. Tidak tak boleh pergi tu. Sebab dia yang perkenalkan, dia yang cerita, dia yang apa. Tidak tak boleh pergi tu. Maka dia yang paling sempurna untuk kita pandang, untuk kita tengok, menjadi tumpuan bagi kita terhadap Tuhan. Jiwa yang Tuhan letak ni, jiwa orang arifah, tu Kaabah yang paling hebat. Baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi. Silakan. Ya Hafiz, silakan. Ahmad Hafiz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Hafiz. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya lain sikit tajuk. Ustaz, apa kaitan surah Al-Kahfi ni Ustaz dengan fitnah akhir zaman? Kenapa Faham. Nanti saya abang. Surah Al-Kahfi adalah surah pengasingan jiwa orang yang mengenal Allah dengan luaran dia. Surah Al-Kahfi nak menyatakan surah mutlak hati orang yang selalu ingat Tuhan sehingga tak terpaut dengan luaran. Dia dikurungkan dalam diri dia. Dia tetap berpegang sebagaimana dia diberitahu oleh Muhammad tentang Allah dan tak mudah terpaut dengan perubahan-perubahan semasa. Perubahan-perubahan alam tak mengubah pandangan dia terhadap Tuhan. Maka dia diasingkan. Asingkan dengan manusia yang begitu banyak, begitu lama, begitu faham, berkainah macam-macam. Diasingkan dengan sekian lama supaya berdiri tauhid dia yang sebenar dulu, kini dan selamanya. Jadi siapa-siapa yang nak kembali kepada Allah, dia kena tengok bagaimana Ashabul Kahfi ditidurkan Tuhan. Dalam faham dia hanya Allah ni saja Tuhan. Yang faham dia hanya Allah ni saja, pentadbir semua. 3 kerajaan Tuhan bagi kat dia, 309 tahun. Tuhan bagi kat dia, hanya Tuhan ni saja yang tahu. Jadi surah Al-Kahfi nak relate dengan kita. Kita tak boleh ada yang lain melainkan kita kena ada di gua hati kita ni. Dan dalam gua ni ada 3. Allah, Muhammad dan kita. Tu surah Al-Kahfi tu. cerita-cerita yang lain Ustaz? Cerita lain sebagai cerita nak bagi elok cerita tauhid tu. Baik. Kalau tu sebelum Nabi mai lagi 5-6 ribu tahun sebelum Nabi mai, cerita tauhid dah ada dah. Cerita Muhammad dah berdiri dah masa tu. Diulang balik supaya kita pun macam Ashabul Kahfi terasing dengan kebiasaan. Kita duduk di rumah kenduri ramai-ramai, jiwa kita tetap seorang-seorang dengan Tuhan. Kita duduk di pasar ramai-ramai, jiwa kita dengan Tuhan seorang-seorang dalam gua ni lah. Kahfi, jiwa kita tu. Ya. Okey. Okey Hafiz. Satu Ustaz, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa tu macam mana nak kaitkan? Nak habaq kata siapa nak dekat Tuhan jangan guna akal. Sebab Nabi Khidir habaq kat Nabi Musa. Jangan pakai akal. Saya kata aku tak betul. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada Ustaz, kita tangguh dulu Ustaz. Ada siapa? Azwan. Sila Azwan, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana Ustaz? Kalau macam orang non-Muslim dia nak masuk Islam tu, ada orang bersaksikan dia masuk Islam. Kalau macam kita ni Ustaz, ada saya dengar tu dia kata kita kena ada orang saksi bahawa kita ni Islam. Betul kan Ustaz? Tak apa. Kalau nak ada saksi, siapa yang nak menyaksi? Contoh kalau macam dia kata macam guru kita ke mana tu Ustaz? Tarikat lah tak apalah. Tapi kita lah ni, kalau kita sembahyang, siapa yang nak menyatakan sembahyang kita tu sah?
Oh, kita lah. Azwan jawab. Kalau tu saksi tu kita sendirilah. Kita yang yakin tu. Kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita yang yakin ucapan kita, penyaksian kita. Saksi dia siapa? Tuhan kata, aku lah. Aku yang bagi kata, yang kata, saksi aku saksi. Oh, atas kita belakang Ustaz tak? Kalau gitu nak tengok atas siapa? Apa dia? Nama apa tau? Azwan. Muhammad. Azwan. Okey Azwan. Azwan basuh punggung. Contoh lepas qada hajat, istinja. Okey. Macam mana? Siapa yang beritahu kata Kak Azwan kata benda tu cuci dah? Saya Ustaz. Azwan sendiri yang confirm kan? Kalau Azwan sembahyang, siapa yang nak mengatakan sembahyang Azwan sah? Saya juga Ustaz. Kalau Azwan puasa, siapa yang nak mengatakan puasa Azwan sah? Saya juga. Kalau tu penyaksi yang betul siapa dia? Saya juga. Saya. Pada diri kamu. Azwan dah belajar, Azwan tahu, Nabi dah cerita, semua dua kat Azwan hari ni. Azwan apa yang mengesahkan Azwan sendiri. Sebab tu, kalau Azwan minum teh, saya mai kata kopi, Azwan nak kata apa kat saya? Sedap ke apa tak? Saya. Azwan minum teh. Saya mai bagi tahu, Azwan tu bukan teh kopi. Azwan nak kata apa kat saya? Betul, saya minum teh tak? Azwan sendiri yang minum, bukan saya. Saya nak mai habaq kata kopi, saya yang tahu teh aku, yang rasa teh aku. Aku yang confirm benda tu. Pasal apa nak kata tak baik? Aku yang mengesahkan Okey. Okey, clear. Baik Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu Ustaz. Ada lagi Syafiq. Silakan Syafiq. Dia banyak tanya. Silakan. Ustaz, berkaitan dengan saksi tadi Ustaz. Ya. Macam mana yang kan kalau di hari pengadilan nanti dia kata mulut kamu akan terkunci, yang akan menjadi saksi adalah anggota diri kamu Ustaz. Yang tu macam mana tu Ustaz? Maksudnya anggota siapa? Anggota saya kan untuk Syafiq. Anggota saya lah. Habis tu anggota Syafiq lah tadi. Dia tak kira mulut kunci tak kunci. Diri siapa tu nak tadi? Kaki siapa? Diri siapa nak tadi? Diri saya. Tangan siapa nak tadi? Tangan saya. Mata siapa nak tadi? Mata saya. Diri Syafiq nak saksi sendiri. Walaupun mulut tak tetap. Semua diri Syafiq yang saksi sendiri. Ya. Tak ada kenal-kenal dengan siapa pun. Sendiri buat, sendiri tanggung. Mulut tak tetap. Kaki dekat. Kaki siapa bukan kaki saya. Kaki Syafiq kan. Baik Ustaz. Alright. Baik. Itu soalan ke cadangan tu? Kalau dah payah-payah sangat, kita bubarkan parlimen. Baik. Okey Ustaz. Kita tangguh dulu. Okey, insyaAllah. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain pula. Esok dah. Esok tak ada kelalai. Esok kelalai. Okey. Jumpa lagi insyaAllah. Moga-moga dalam rahmat, dalam keberkatan, dalam perlindungan Allah. Lebih kurang minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Salah, silap, bahasa, kesat. Dan terima kasih yang buka-buka pergi cerah minda dengan soalan-soalan. Soalan-soalan yang diulang pun ada. Soalan-soalan hak main saya pun tak tahu macam mana. Dia tanya lagu tu, terbit kau benar saya pun tak tahu. Tapi dengan soalan tu dia bangkit ketujaan kita kepada apa yang kita cari. InsyaAllah. Saya menyampai saja, tentu khilaf berlaku. Yang khilaf tu saya minta maaf banyak-banyak. Ambil hak elok-elok sudah, tak betul tertinggal. Sebab saya manusia biasa macam tuan-tuan ya, sama je. Cuma Tuhan buka sikit hijab, tampaklah sikit kan. Jadi saya nak habaq je lah. Bukan nak ajak tuan-tuan, saya nak habaq saja. Kita ni Allah Ta'ala ajak siang malam. Saya diberi amanah untuk habaq, saya habaq. Jadi mestilah berlaku kesalahan. Yang salah tu saya minta maaf. Ambil yang betul sudah. InsyaAllah. Moga-moga dipertemukan lagi di lain waktu. Moga-moga kita sama-sama dalam lindungan dan pemeliharaan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Sudah dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.